Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم waj'alhum ayatan wa ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a ya jabbaras samawati wal ard. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala masih beri keterangan kepada kita, walaupun ahli bid'ah wal ahwa itu tidak menerimakan perkara-perkara yang tersebut, itu hadiah. Tak ada jadi kemudarat apa-apa kita daripada apa-apa rancangan kalau kita sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. In tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Kalau kita sabar gantung dengan talian Allah Subhanahu wa taala yang molek, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala takwi rancangan mereka yang nak bawakan kepada hawa dan rengka dalam agama mengatasi kita sama sekali. Jadi insya-Allah kita ni duduk tengok lagi lah di dalam pengajian kita ni, iaitu pada soalan yang ke-14. Insya-Allah malam ni kita nak tengok soalan yang ke-14 daripada soalan-soalan kitab kita ni, iaitu Syarhu Ilalil Hadis. Syarah iaitu Ilalil Hadis serta As'ilah wa Ajwibah fi Mustalahil Hadis. Nah, tanya tak soalan-soalan dan jawapan-jawapan tentang Mustalahil Hadis, tentang Mustalahil Hadis. Jadi soalan yang ke-14 tu dia kata ila kam qismin yang qasimul hadithu min nahiyatis sihhati wad dha'f. Yakni ia tanya kepada berapakah bahagian baginya hadis daripada pihak hak sahih dan dhaif. Berapa bahagian hadis ni ia bagi macam mana? Hadis sahih ni mana hadis yang cukup syarat lah. Nampak tu tak? Hadis yang cukup syarat, hadis yang tidak adanya perkara-perkara yang nak memunuhkan hadis tadi. Ada pun hadis dhaif, hadis yang tidak orang kata tidak cukupnya syarat-syarat yang dinyatakan oleh para ulama. Maka soalan orang tanya mari pun nyatalah, kata
kepada berapa bahagia terbaginya hadis daripada pihak sahih dan dhaif ni, bagi macam mana ulama kita? Jawabnya, ulama kita jawab, alladhi istaqarra alaihi al-amalu, yang istiqrar, mana kata yang istaqarra, maknanya tetap di atasnya oleh amal para ulama, annal haditha yanqasimu ila thalathati aqsam. Mana hadis ni ada 3 bahagian. Nampak tu tak? Hadis ni ada 3 bahagian. Tu dia. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibagikan oleh para ulama kita tubik 3 bahagian. Yang pertama as-sahih, dia panggil hadis sahih. Insya-Allah kita akan tengok gapo dia hadis sahih. Cuma kita mari tengok dulu cara bagi kasar-kasar mengikut para ulama kita. Tu dah. Mana kita mari tengok dulu supaya nak biasa dengar dulu, sebab kita janji kata majlis ni adalah majlis kita nak syarah kepada mubtadiin, mana orang mula-mula nak mengaji ilmu hadis. Apa faedah kita mengaji ilmu mustalahil hadis? Sedangkan para ulama kita ni telah menghukum siap-siap dah hadis. Jawabnya serupa juga dengan kita mengaji ilmu nahwu sarah tu. Apa faedah kita mengaji ilmu nahwu sarah sedangkan qiraah hadis tu ada baris belakang dah? Maka jawab tu serupa. Makna kan? Makna kata kita nak pergi iktimad, makna kata kita nak pergi tengok hadis bagaimana ulama tengok, pasti kita kena mengaji ilmu mustalahil hadis supaya kita ni tidak pedayakan oleh orang-orang yang tidak sukakan kepada Islam yang sebenar. Yang pertama hadis, iaitu hadis sahih mula-mula. Nah, al-hadisus sahih yang pertama. Yang kedua al-hasanu, hadis hasan. Orang panggil hadis apa? Hadis hasan. Yang ketiga al-hadisus dhaif, iaitu hadis ad-dhaif. Tu hadis apa? Hadis dhaif. Jadi 3 hadis ni lah, mana 3 bahagian ni lah yang ulama kita bagi tentang apa nama? Tentang hadis yang sampai kepada kita, iaitu kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 bahagian semua. Ada hadis sahih, ada di sana hadis hasan, ada di sana hadis dhaif. Itu kita kecek dengan cara kasar-kasar tu. Kalau kita nak kecek satu lagi di sahih tu, ya bagi 2 pula. Ada sahih li zatihi, ada sahih li ghairihi. Nah, ada hasan li zatihi, ada hasan li ghairihi. Kemudian ad-dhaif. Dalam dhaif tu ada beberapa bahagian pula. Ada dhaif yang yang dhaif yang berapa? Yang ringan. Dan dhaif yang teruk. Orang panggil dhaifun jiddan. Ada di sana ada hadis munkar, ada di sana hadis syaz, ada di sana hadis berapa nama? Hadis yang muttarib dan sebagainya. Maka semua tu duk bawah hadis orang panggil hadis dhaif. Nah, duk bawah panggil hadis apa? Hadis dhaif. Baik. Waqad kana aktsarul mutaqaddimin ala taqsimil hadis ila qismaini faqat. Makna kata dan didapati kebanyakan orang ulama-ulama dulu. Yakni ulama-ulama dulu, ulama-ulama hak bukan zaman kita lah. Mana ulama hak zaman korong atas-atas nu korong yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Tu maknanya gitu. Gapo? Ala taqsimil hadis ila qismaini faqat. Di atas bagi bahagian hadis kepada 2 bahagian sahaja. Makna kata hadis zaman dulu tu ulama pecah 2. Wahuma, dua-dua tadi itu as-sahih wa dhaif. Ada di sana hadis dhaif, ada di sana hadis sahih. 2 tu lah. Zaman dulu tu ulama bagi gitu. Wallazi adkhala istilah al-hasan
istilah al-hasani huwa at-Tirmizi rahimahullahu ta'ala wa qad kana qablahu qalilan ma yutlaqu. Dan yang memasukkan istilah hadis hasan di dalam istilah ulama hadis ni iaitu Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Abu Isa At-Tirmizi dialah orang memasukkan dengan cara kasar-kasar, kata di sana ada di tengah tu apa nama, iaitu hadis hasan. Ada di sana hadis sahih, ulama dulu hadis sahih dan hadis dhaif. Maka di tengah tu ada apa? Ada hadis hasan. Apa nama? Ada hadis hasan. Tu pia jawab masuk ni istilah. Maka jawab ulama di sini iaitu Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Dan didapati sebelum daripada dia, yakni sebelum daripada Imam Tirmizi itu tu qalilan ma yutlaqu, sikit orang itlaq kecek gini. Wa imam hadis sahih, wa imam hadis dhaif. Tu dia. Faham tu tak? Itu mana ulama dulu-dulu lagu tu lah. Zaman belum daripada At-Tirmizi ni tak ada jadi masyhur sangat kecek dengan hadis hasan. Tak ada jadi masyhur. Baik. Itulah nakwi kita sebagai pelajar ni dan orang-orang Islam kita ni kena ambil tahu daripada apa yang para ulama kita nak bui kita tahu. Nampak tu tak? Bagi kita ni, kita kena mengaji mustalahil hadis supaya kita ni nak terima hadis walaupun daripada siapa pun, pasti kita tu tadi kena berapa? Kena letak di atas ilmu pengetahuan. Masa kita ni kalau kita nak misal dengan dalil akli, ada dah orang panggil kata alat untuk kira. Alat untuk kira daripada kerang kitlik kalau bahasa Sia, untuk kita nak cocoh lagu mana tu, nak buat lagu mana, nak kali, nak tolak, nak hipung. Nah, ada alat dia. Akan tetapi di madrasah, di sekolah, di mana-mana ada orang duk ngaji situ. Sebab apa kena mengaji? Kerana nak jagakan akal fikiran kita tak seru jadi beku. Nampak tu tak? Juga ulama tu dia dok royak siap-siap dah dalam hadis dia, dalam kitab-kitab dia kata hadis ni macam mana. Akan tetapi kita nak dengar daripada mulut siapa pun nak royak kata hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dia itu kena gi dengan apa? Gi dengan syarat. Nah, kita kena faham kata gi tu gi dengan syarat macam mana hadis itu tu kita nak boleh terima, kena gi sesuai. Pasti. Sebab apa? Sebab perkara ni adalah benda yang jadi kewajipan kita sebagai orang Islam kena ambil tahu. Kalau kita tak tahu di sini, membawa ada orang tu tipu kita dalam keadaan kita tu tak tahu gapo. Walaupun kita orang awam sekalipun, kita nak juga kepada benar-benar. Tak mau nak orang tu tipu kita. Tu dia. Sebab tu kita kena mengaji, belajar, tahu. Kerana tepat kita ni ilmu hadis adalah kekurangan dengan tidak ada syak. Terutama ilmu hadis yang kita nak tapih hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Baik. Itu kita boleh faham dah. Mana hadis Nabi ulama tak tiga. Satu hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Tiga darajat. Faham tu tak? Maka dalam tiga tadi itu ulama bagi pula sahih, ada sahih li zatihi. Sahih li zatihi makna gano? Yakni hadis yang semata-mata asal ya sahih dah. Ada pun hadis sahih li ghairihi, asal atau hadis hasan. Asal atau hadis hasan, kemudian dia banyaknya jalan dan orang-orang yang royakkan semakna dengan itu lafaz, maka akad dia naik jadi darajat hadis sahih li ghairihi. Tu tak? Hadis hasan li zatihi mana hadis asal dia tu hasan dah. Tu tak? Asal dia tu hadis hasan dah. Kemudian hasan li ghairihi makna kan? Hadis dhaif asal, tapi dhaif yang tak jadi kuat sangat. Hadis yang boleh akad darajat dia jadi hasan li ghairihi. Jadi kan? Jadi hasan li ghairihi.
Hadis dhaif hasan, cuma akad darajat jadi hasan li ghairihi. Macam mana ulama nak buat kok mana? Itu kita kena masuk dalam tafasil, masuk di dalam bincangnya perhuraian detail para ulama kita. Kita kena pergi setengah-setengah lah. Cuma learning ni kita nak faham dulu. Apabila orang sebut kata hasan li zatihi, mana gano? Hasan li ghairihi, mana gano? Sahih li zatihi, mana gano? Sahih li ghairihi, mana gano? Hadis dhaif, mana gano? Awi kita biasa dengar dulu. Kalau kita tak biasa dengar nescaya kita itu jadi seolah kata tak ada. Tak ada dengan ilmu pengetahuan. Apabila gitu jadi susah kita nak fahamnya agama kita jadi betul. Tu tak? Susah kita nak faham agama kita jadi betul sebagaimana para ulama kita bawa agama tu mari kepada kita. Baik. Mari kita tengok hadis sahih li zatihi. Ini ni. Soal yang ke-15 ni, ulama kata arif al-hadis as-sahih li zatihi. Carayak hasiki, cawari tarikh hasiki, wari definisi hasiki. Lagu mana? Hadis sahih li zatihi tu macam mana tok guru? Macam mana ulama? Macam mana hadis sahih li zatihi tu macam mana? Tu macam mana? Apabila kita faham gini ni, orang nak wari hadis kita tak tahu mari mana ni ada dia tak lagi lah. Nampak tu tak? Jadi orang tu takut nak warinya hadis-hadis yang tak sabit daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya nak kita wa amal salah dengan ajaran hak Rasul alaihi salatu wasallam. Dia tak boleh nak wari sebab kita ada antivirus. Ada berapa? Ada alat untuk kita nak tapih terima hadis walaupun daripada siapa pun. Ini cara yang ulama kita wari kepada kita supaya nak kita orang Islam tadi itu berilmu dengan ini ilmu dan tertolak daripada ini ilmu lah kita nak terima hadis daripada mana-mana pihak. Kita kena periksa dan cek jadi molek. Tu tak? Baik. Hadis sahih li zatihi, mana hadis pada asal tu sahih dah. Tak ada asal dia hasan ke dak. Hadis sahih pada asal. Hadis sahih ni takrif lagu mana? Apa hadis sahih? Ni hadis sahih. Hadis sahih ni gini jawab pada dia huwal hadisu, iaitu hadis. Apa mana hadis? Hadis-hadis ni makna bercakap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi bercakap di atas lidah dia. Orang panggil hadis qauli. Ataupun perbuatan Nabi, orang panggil hadis fi'li. Ataupun akuan Nabi, orang panggil hadis takrir. Iqrarin Nabi, akuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tu ada hukum belaka tu. Tu cara dalam masalah ilmu usul fiqh lagi. Cuma sini kita nak mari cara masalah pada asal dulu. Kata hadis ni macam mana hadis? Hadis sahih li zatihi itu mula-mula sekali hadis. Hadis kan? Al-musnadu. Hadis yang ada sanad. Tu hadis yang ada gapo? Hadis yang ada sanad. Sanad ni mana gapo? Kita ngaji dah 2 3 4 hari minggu dulu. As-sanad huwa silsilatur rijal al-muwassalati lil mat. Sanad ni mana rantaian orang-orang hadis yang nak sampaikan kepada apa? Kepada matan. Sebagaimana kita ngaji dalam soalan yang kedua tu. Apa tu tak? Dalam soalan yang kedua tu. Maka kita nak terima hadis tadi itu pasti kena ada dalam otak kita kata hadis sahih ni hadis yang ada apa nama? Hadis yang ada sanad. Apa mana hadis yang ada sanad? Makna ada orang riwayat mari duduk di dalam kitab mana-mana. Ada dalam Bukhari ke, dalam Muslim ke, dalam Abu Dawud ke, dalam Tirmizi, dalam Nasai, dalam Ibnu Majah. Kau macam mana? Tu maknanya gitu. Alladhi musnad tu yang yattasilu isnaduhu, yang berhubung sanadnya, iaitu sanad hadis. Makna ada hadis, betul ada orang riwayat hadis tu berhubung molek. Berhubung macam mana? Binaqlil adlid dhabiti, daripada nakalan. Nakalan makna kan? Ambil mari. Ambil daripada al-adl. Ambil daripada orang adil. Adil ni makna kan? Tanda sikit adil tu.
adil man kana ridan wa muqna'an fir riwayati, iaitu mereka yang diredai yang mencukupi pada syarat-syarat riwayat. Tu makna apa nama al-adl. Mana adil man kana ridan wa muqna'an fir riwayati. Yang dikena apa nama, yang dikena ikna'kan, yang dimemadai. Kita saya terjemah dengan maksud, tak ada terjemah dengan harfian. Nawi mudah faham. Supaya berapa? Supaya mubtadiin kita ni boleh ambil dulu satu nuktah daripada ilmu ni, dia kakak besar. Pastilah kita ni nak ngaji gapo-gapo kena mari daripada kecil dulu. Tu tak? Kalau nak tafsir satu persatu tadi itu, dia bukan kelas dia sining lah. Fir riwayati, pada riwayat. Tu pada nak riwayatkan. Ad-dhabiti, apa makna dhabit? Dhabit di sini makna yaqil khata'uhu wa wahmuhu fir riwayati. Ad-dhabiti bimakna alladhi yaqillu khata'uhu wa wahmuhu fir riwayati. Itu makna ad-dhabit. Makna mereka yang sikit salah dan wahai dia tentang riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang disifatkan oleh ulama kata huwal adlud dhabit, maka orang tu diboleh kita ambil hadis daripadanya dan buat hujah dengan hadis yang dibawa datang oleh dia. Makna kata boleh kita terima lah hadis daripada dia. Ni makna kata syarat kita nak terima hadis sahih ni, ulama duk tolong royak kita kata sifat macam ni. Nampak tu tak? Kita biasa dengar ada nuktah dalam otak kita kata nak boleh jadi hadis sahih, pasti kena ada sanad yang bersambung daripada guru yang bersifat dengan keredaan, yang sifat dengan redha dan mencukupi syarat dalam masalah nak riwayatkan hadis, dan salah dia itu dan wahai dia tu kurang pada masalah nak riwayatkan hadis. Ambil mana? Anil adli dhabiti, daripada gurunya yang bersifat dengan adl, bersifat dengan adil dan dhabit, sebagaimana kita beri tadi, ila muntahahu, sehingga akhirnya. Sehingga akhir muntahahu makna ila matnihi, kepada mata dia lah. Tu kepada berapa? Kepada mata dia. Ila muntahahu makna daripada tok guru sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dah. Makna kata gitu cara dia nak terimanya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ada rawahu saja, kemudian sanad tak ada. Tu bukan hadis. Walaupun nak mari daripada siapa pun tak boleh kita terima. Tak boleh kita terima kalau tidak ada sanad. Supaya kalau bahasa Thailand juga cenduk tak ada reda. Nampak tu tak? Cenduk ada tapi reda tak ada. Tu makna kata bukan hak-hak pelesu. Kerai tanah kita tu, kita nak jual pergi beli mari, nak beli jual pergi mari tadi, pasti kena ada khitam dia, khotai dia tu. Kena cok dia tu. Daripada jabatan tanah hak kerajaan sahkan, barulah jual beli boleh. Juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat kata rawahul Bukhari masalan, akan tetapi dalam Bukhari tak ada sanad pun tak ada. Ada bukan. Walaupun nak mari daripada siapa pun tak boleh. Pandai ayat kata mipi ke, ngiga ke, tu jauh lagi. Nampak tu tak? Tu jauh, tu bukan tu. Kemudian wala yakunu syazan wala muallala. Dan tidaklah jadi hadis tadi tu syaz. Syaz ni mana macam mana? Hadis syaz. Hadis syaz ni macam mana hadis syaz? Tanda sikit orang yang ada kitab tu, ada kalam tu mengaji ni, mai kita nak mengaji lah ni. Nah, saudara-saudara yang dihormati, yang dikasihi, ni dia ni. Mana kata mari kita tulis. Awak buat mari awak buat mari. Siapa dia nak kitab tu, hatta apa nama risalah mari kepada berapa nama, kepada majlis kita ni, balik kita ada juga. Balik ustaz kita ni, Ustaz Rusdi kita dah bercara tentang hal itu. Tu dia. Adapun
Kalau tak ada kitab, bawa buku. Terutama abai-abai adik-adik itu. Hak rajin-rajin mengaji tu, hak nak jadi orang lebih pula hari pertama dia tu, bawa buku bawa kalam atik mengaji. Hadis syaz ni katanya Imam Asy-Syafi'i dalam kitab tanda. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fil dalam kitab Imam Syafi'i makna lagu mana hadis syaz ni? Huwa, ia tu hadis syaz tu, ayyarwiyas-siqatu hadisan yang huwa ayyarwiya, bahawa riwayat oleh orang yang siqah. Apa makna orang siqah? Yakni orang yang hipung pada diri dia al-adalah wad-dhabt. Ada keadilan hak kita baca tadi, hak kita royak sani, kemudian ad-dhabit, ada dua ni. Maka orang yang ada dua sifat ni, adlun wad-dhabtun, orang tu panggil orang yang siqah. Wa huwa ayyarwiyas siqatu, orang siqah, bahawa meriwayat oleh orang siqah hadisan, hadis mana-mana ikutlah, yukhalifu ma rawan nasu, menyalahi barang yang meriwayatkan oleh manusia. Maka hadis lagu ning ni orang panggil hadis apa ni? Hadis syaz. Walaysa min dhalika, kata lagi Imam Syafi'i, walaysa min dhalika ay yarwi ma lam yarwi ghairuhu. Tidak jadi benda yang mustahak pada dimakian itu bahawa meriwayat barang yang tidak riwayat oleh yang lain daripadanya. Mana kata jangan wari hadis kita seorang diri, orang lain tak ada pihak kata lagu tu, tak boleh. Orang lain tak ada pihak kata, pihak kata di tokoh-tokoh ulama lah, jangan duk kira orang tak reti. Duk kira ni sama-sama orang reti. Nampak tu tak? Sama-sama orang hak yang mempunyai ilmu pengetahuan, maka tak apa. Tu makna kata hadis syaz. Huwa ayyarwi thiqatu hadithan yukhalifu ma rawan nas wa laysa min dhalika ayyarwi ma lam yarwi ghairuhu. Hadis ni ini perkara yang boleh kita boleh kita tengok di dalam kitab tarikh dia ni. Maka tarikh tadi itu tarikh mana? Tarikh kata al-hadisul musnadul ladzi yattasilu isnaduhu binaqlil adli ad-dhabiti 'anil adli ad-dhabiti ila muntahahu wa la yakunu syadzan wa la mu'allala. Ni orang panggil ta'rif yang diberikan oleh Imam Ibn Salah di dalam kitab Muqaddimah Ibn Salah. Kitab di sana ada kitab Muqaddimah Ibn Salah tentang masalah mustalahil hadis yang ulama-ulama kita buat sebagai rujuk ke dan pengajian daripadanya. Itu tu makna kata hadis sahih li zatihi. Cuma saya tak nak syarah lagi kata hadis syaz macam mana, hadis muallal macam mana, lagi tepat dia yang kita nak masuk. Kita faham molek dulu sining kata apa? Kata hadis sahih li zatihi, tarikh yang macam mana? Iaitu huwal hadisus sahih, huwal hadisul musnadul ladzi yattasilu isnaduhu tu binaqlil adlid dhabiti 'anil adlid dhabiti ila muntahahu wa la yakunu syadzan wa la mu'allala. Tu makna apa nama ni? Ta'rif hadis sahih li zatihi. Hadis sahih li zatihi. Baik. Kemudian seterusnya mari kita nak syarah pula. Syekh kata soalan yang ke-16. Soalan yang ke berapa? Soalan yang ke-16. Waddih at-ta'rif as-sabiq. Itu guru macam nyata sikit pengertian definisi hak dulu tu, iaitu hak mana? Hak hadis sahih li zatihi tu macam mana? Tu kerana dia ada ayat dah ke sakning, huwal hadisul musnadul ladzi yattasilu isnaduhu binaqlil adli ad-dhabiti 'anil adli ad-dhabiti ila muntahahu wa la yakunu syadzan wa la mu'allalan. Ini macam mana? Tu mari kita tengok. Jawab al-muttasilu. Apa makna muttasil? Muttasil ni makna macam mana? Dia kata ma salima isnaduhu min suqutin fihi. Maknanya
hadis muttasil, kalimah muttasil tu iaitu barang yang sejahtera sanad dia, mana orang riwayat hadis tu daripada jatuh padanya. Daripada gapo? Daripada jatuh daripadanya. Bihaitsu yakunu kullu rijalihi sami'a dzalikal marwi min alladhi rawahu anhu. Sekiranya bahawa tiap-tiap orang rijalihi, mana orang riwayat hadis, dengannya di makian itu al-marwiyah, benda yang dia riwayat tu daripada mereka, benda yang kena riwayat tu, orang riwayat tu daripada mereka yang telah meriwayat akan dia daripadanya. Makna kata anak murid tu kena dengar daripada guru. Lepas daripada tu guru tu ya ada guru pula. Guru ya ada guru pula, sehingga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita sebagai orang Islam ni alhamdulillah. Alhamdulillah lagu mana? Tiap-tiap perkara yang kita gantung daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ada sanad dia. Ada apa? Ada sanad dia, tahu kata mari daripada mana. Kemudian boleh periksa orang yang warikan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita tu, kita boleh periksa. Periksa mengikuti siapa? Mengikuti para ulama periksa. Sebab tidak ada seorang di dalam orang-orang hadis malaikat ada senarai hidup dia. Kata mari di mana, mengaji dengan siapa, keturunan mana, guru ngapia, dia darajat mana, mustawa gapo, ya bish. Tak? Itu makna kata siqahnya kita beragama dengan agama al-Islam. Maka kalau tiba-tiba kita dengar perkara-perkara yang sandarkan kepada Rasulullah, sandarkan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, ataupun sandarkan kepada tabi'in, kepada tokoh-tokoh ulama yang tidak ada sanad yang ittisal, yang sambung, maka wajib kita letak dulu. Jangan gaduh kita nak main pegang, nak buatnya dalil, nak buat itu, buat ini, selama mana kita tu tak jumpa perkara tersebut. Kita tu biar, iaitu para ulama tu lah. Para ulama-ulama tu yang tak jumpa juga, dia kata hak ni aku nak wakaf dulu, aku nak berhenti dulu, sehingga dapat hasil bagi aku ilmu, kata dia ni mari daripada mana, barulah kita nak bergantung. Tu jalan ni para ulama kita. Bukan makna kata jumpa hadis ikut di mana pun, maka percaya belaka asalkan orang janggut putih royak, ada kan subai royak, ada tukar royak, jela belaka. Tak, bukan manggal gitu. Nah, bukan lagu tu sama sekali. Walaupun siapa nak reda tak reda apa bukan. Tu dah. Ni nak kita faham dan tanam di dalam jiwa kita yang molek-molek, kerana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khasais, khususiat mula-mula, iaitu hadis Nabi ni pasti kena ada sanad orang hadis tu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu makna muttasil. Al-adlu, al-adlu. Apa makna adlu? Adil ni di sisi istilah ulama mustalahil hadis makna macam mana? Mallahu malakatun tahmiluhu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Tu diberikan oleh ulama-ulama kebanyakan yang dinakalkan oleh guru kami Syekh Mustafa Adawi hafizahullah dalam kitab dia. Dia katakan al-adlu man, mereka ada bagi dia itu malakah. Apa makna malakah? Malakah ni makna kebolehan. Ada kebolehan yang dia nak menanggungkan perkara tadi itu, mana hadis di atas dia itu mulazamah. Nak mulazamah mana melazimi diri dia itu dengan at-taqwa dan muru'ah. Apa makna taqwa? Orang nak ayat hadis Nabi ni kena ada taqwa. Takwa ni makna kana? Yang pertama tak dusta. Nampak tu tak? Terutama dusta di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita nak berapa nama? Nak akaknya diri kita, jalannya kita,
Nah, ataupun kumpulan kita sampaikan sanggup nak dusta di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah orang tidak bertakwa kepada Tuhan. Sebagaimana dibuatkan oleh kumpulan-kumpulan di dalam agama kita ni. Orang hak pesel mazhab Syafi'i ni ada juga buat hadis maudhu' terhadap mazhab Hanafi. Hak balik Hanafi pun buat juga hadis maudhu' terhadap mazhab Syafi'i untuk nak simbol pergi mari, sedangkan perkara tu tidak berapa nama sabit daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah perkara yang dijanji buruk dan dijanjinya ngeri oleh ajaran Islam kita kalaulah mereka itu tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, belum daripada dia itu nak pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muru'ah. Gapo mana muru'ah? Muru'ah ni kalau kita terjemuh dengan bahasa kita tepat nak mudah-mudah faham makna marwah. Makna marwah kehebatan dia tu. Lagu mana marwah? Marwah moh kita ni orang tak lepas kepala. Marwah orang jadi tok guru ni orang tak lepas kepala. Makna kata mengajar ni pasti kena ada kepiah, ada kain subel atas kepala. Tu makna marwah. Marwah umah kita ni lagu mana? Pesan kata nak jalan diri, lepas tu minum bela-bela, makan bela-bela, dikira kata tak molek. Tu makna kata apa nama adat istiadat orang kita tadi itu nak rakyat kata tak boleh kita buat kerja. Nampak tu tak? Marwah tu dia kira balik tepat, kira balik generasi, kira balik keadaan suasana. Tengok. Nampak tu tak? Tu dia nak buat kita faham molek. Faham tu dah? Tu makna kata jangan kita duk ambil perkara-perkara yang jadi apa nama ni adat istiadat tadi itu kita nak pergi buat ukur dengan itu, dengan ini, perkara-perkara yang tak layak tu kita jadi orang yang guru ke muka di dalam agama, ada muka dalam agama kita ni nak pergi buat kecek mudah-mudah tu tak boleh. Nampak tu tak? Supaya duk pergi apa nama kecek kata orang pakaikan subel letak seumpama tu Imam Mekah, tu Imam Madinah ni supaya dengan Yahudi. Duk kecek lagu tu. Nampak tu tak? Tu dia. Maka ia kata lagu tu ikut teh Yahudi tu. Ni apa yang kata tok guru yang tak ada semasa dan tak erti agama. Yang kecek lagu tu tok guru yang tak ada semasa dan tak erti agama. Kenapa? Kerana kalau kita nak kecek pakainya hawa lagu tu boleh kita nak balas lagu mana? Orang Yahudi tadi itu dengan orang Sikh ni mana lebih molek? Pasti orang Yahudi. Hawak apa? Kerana Yahudi ni orang ahlul kitab. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makna kata makan ni orang Yahudi ni halal bagi kita. Kita nak kahwin dengan orang dia apa boleh dalam syariat kita. Tapi orang Sikh tak boleh wasaniyah, sembelih pun tak boleh makan ni pun tak boleh. Kalau gitu kita pakai kain subeh hak belik tadi itu supaya dengan siapa? Tak supaya Sikh. Kalau kita nak pakai orang panggil qawaid yang diletakkan oleh orang yang tak ada masa dan tak maju dan tak sesuai jadi guru ni kecek punah masyarakat. Tak ada orang awal duk pergi faham cuma dia sore dia duk pergi faham cara dia duk kecek bab muruah cara dia mengajar tak tahu kok mana jadi panah masyarakat jelah belakang. Nampak tu dah? Orang panggil orang tidak ada takwa, tidak ada muruah kecek lagu tu. Nampak tu dah? Ni nak kita faham molek masalah. Jangan kita duk pergi panah masyarakat lagu tu. Perkara-perkara yang lagu tu benda yang jadi adat istiadat. Nak pakai lagu mana tak ada apa lah. Tu panggil adat istiadat orang Maghribi ada rupa dia. Baju tok dia ni ada kepala ni boh. Gitu hak Maghribi. Nampak tu tak? Kalau hak kok Yaman ni ada pakaian pasal dia. Kalau kok Suria ni pakai pakaian dia. Kalau kok Mesir ada pakai pakaian dia. Kok Saudi ada pakai pakaian dia. Semua tu panggil gapo tu? Adat istiadat tepat di dalam masalah. Gapo? Zinatu apa nama? Zinah.
hiasan pakai ye. Kita ada riwayat dah pakai ye tudung kain subel supaya ulama Mekah tadi tu Yahudi. La haula wala quwata illa billah. Nampak tu tak? Nah, ni mana kata ulama tak dinamakan ulama lah, orang jahil yang nak buat diri dia tu jadi ulama tadi tu. Seolah kata sebab itulah kita kena jajah demo keadaan tu. Nampak tu tak? Sebab tu kita duk bawah daripada orang-orang tak beriman tu. Hak apa? Kerana kita dah letakkan orang-orang yang tak erti apa di depan kita. Nampak tu tak? Ni bahasa yang kita guna tu nak faham kepada masyarakat kata tak boleh kita nak buat kecek lagu tu. Nampak tu tak? Tak usah pakailah kalau lagu tu panggil salah dalam masalah faham. Kecek tidak ada sumber dasar daripada agama kita. Baik. Yang keseterusnya tu mana al-adlu. Apa nah? Mana al-adlu man lahu malakatun tahmiluhu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Yang kedua ad-dabt. Makna gapo ad-dabt? Dabt ni mari kita tengok. Dabt tu kita royak dah saningkah, yakni mana ingat tu. Dabt mana ingat tu, boleh kita tahu makna gitu. Yang qasimu ila qismain. Dabt ada dua bahagian. Dabt mana-mana ada dua bahagian. Yang pertama dabtin, ataupun nak baca gini boleh. Dabtu sadrin. Dabbit ingat hak pesing dalam dada. Tu ingat dalam dada. Ni saya terjemah dengan maksud nah. Ingat dalam dada tu, dalam tubuh dia tu. Gapo dabtu sadr? Wa huwa ay yuthbita ma sami'ahu bihaitsu yatamakkanu min istihdarihi mata syaa'a. Maknanya sekiranya dia itu ingat apa yang dia dengar, makna hadis Nabi lah alaihi salatu wassalam, sekiranya dia tu kuasa nak bawa datang akan hadis tadi itu bila masa dia kandak. Itu mana dhabtus sadr. Supaya orang ingat Quran tu lah. Ya ingat Quran ni bila boleh dia nak wari Quran dok mana apa boleh sebut atas lidah dia. Tu. Supaya hak ni kecek masalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ni ingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bila masa dia nak wari hadis Nabi, apabila orang tolak tutup daripada dia suruh royak hadis kerana nak mengaji hadis ni dia boleh royak. Tu mana dhabtu sadrin. Dhabtu sadr. Tu dah dhabtu sadr. Baik. Yang kedua, hak tu hak pesing hak lama satu tu. Hak lama satu. Yang kedua, dhabtu kitabin. Dhabit kitab. Dhabtu kitab. Hak hafale dalam dada tu sejenis. Hak ni apa yang kata tulisan yang ada di dalam kitab. Dhabtul kitab mana tulisan kita jaga akan hadis hak kita dhabit mari daripada tok guru tak dalam kitab. Apa nama? Wa huwa ay yahfaza kitabahu min warraqis su'i. Bahawa dia tu jagakan kitab hak dia ngaji daripada tok guru dia itu daripada benda-benda yang nak memunuhkan dakwah dia ataupun ketah dia daripada cari daripada gapo. Tu makna dia jaga. Kecek mudah-mudah gini lah. Makna kata orang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu dia ada dua jenis. Yang mula-mula ia dengar hadis serta ia faham, kemudian dia ingat akan itu hadis bila masa ia nak buat tubik kepada ummah pun apabila orang tanya nak mengaji ia boleh buat tubik. Itu panggil dhabtus sadr. Hak lebih ni. Ilmu ma hufiz. Ilmu ni barang yang ia itu ingat. Tu mana ilmu. So lagi orang peseng kata tak ada bijak mana, ingat tak ada kuat mana. Akan tetapi dia ni tulis semolek. Ya ada satu kitab untuk nak tulis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tuliskan apa nama hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya ulama hadis, yakni fu hadis depan daripada guru tu.
Mana guru duduk sini depan tepi-tepi guru. Ada apa duduk belakang daripada guru, ulama sejarah tentang ilmu hadis ni kata puak mengatuk. Puak mengaji lalai, tak boleh kita nak buat kira dengan mereka. Tu mana puak-puak yang duduk di belakang-belakang ngaji. Ni hak kecek mari ni boleh kita baca di dalam kitab-kitab sejarah ilmu hadis. Dan boleh kita dengar daripada tok-tok guru yang mengajarkan ilmu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hak yang duk tepi tok-tok guru tadi itu ya duk tuliskan hadis daripada guru, ya dengar ya tulis, ya dengar ya tulis. Lepas daripada tu ya buat kana pula. Ya ga ambil kitab hak tok guru hak asal, minta pada tok guru, "Hei tok guru, amba tulis dah ni hadis daripada mulut tok guru." Maka saya nak ambil kitab hak tok guru tadi itu, gi mari muqabalah. Kalimah muqabalah ni makna gana? Makna mari nak cek tengok kata hak amba tulis hadis pada mulut guru dengan hak guru telah catat dalam kitab tok guru. Sebab tiap-tiap tok guru ni ada kitab dia lah. Nah, tiap-tiap tok guru ni ada kitab dia. Kitab hak nak royak hadis tadi tu. Supaya misal kata Imam Malik, ya ada muwatta' dia hak dia tulis mari tu. Imam Syafi'i, ya ada masna' dia. Imam Ahmad, ya ada masna' dia, masyhur benar tu. Maka anak murid hak tulisnya hadis yang dari dengar daripada mulut tok guru, ya ambil kitab tok guru mari muqabalah. Kalimah muqabalah makna apa? Makna mari ukur tengok hak dia tulis dengan hak apa hak tok guru dok jaga kitab dia tu supaya kedak. Tu. Apabila dia tengok mari supaya belaka, kemudian dia hala klik kembali klik pada tok guru kitab tadi. Kerana tok guru dalam ilmu hadis ni, ia takwi orang pinyai kitab dia, malaikat anak murid sejati ada dua dagu dia. Maka ulama hadis kata, orang hak ambil dah hadis daripada tok guru, kemudian mari muqabalah, mari ukur tengok dah dengan ilmu yang dicatatkan oleh tok guru, hadis dan dicatatkan oleh tok guru dalam kitab tok guru ni kena molek, wajib dia kena jagakan satu nuskhah dia tu, satu kitab dia tulis mari selepas daripada muqabalah ukur siap dah tu, kena taruh, jangan siapa dia pinjam. Apa tak sewa orang pinjam? Kerana takut orang pinjam tadi itu zaman dulu ya tak ada kertas supaya kita jangok sepengalon ni. Tulis dia dengan kalah dulu tu, dengan dakwah dulu tu, kalau orang pergi bubuh titik satu titik punya pergi kot lain dah. Ya kena jagakan kitab dia daripada orang mari nak tambahkan titik, tambah kalimah, tambah gapo jadi pada cari kena air sikit pun jadi habis dah dakwah dulu. Maka ia kena jaga sehabis-habis jaga kitab dia. Maka orang semacam tu, orang semacam mana? Semacam mana amba royak tadi itu, orang panggil orang royak hadis daripada dhabtul kitab. Daripada apa? Daripada dhabtul kitab. Seumpama Abdullah ibn Lahiyah, tok guru besar yang ada di negeri Mesir, dia panggil orang dhabtul kitab. Apa nama? Orang dhabtul kitab. Makna dia nak royak hadis, pasti kita ada sekali dengan dia. Kalau dia royak daripada hafalan dia, ulama hukum kata hadis tu dhaif. Kalau dia royak daripada kitab dia, ulama hukum kata hadis tu sahih. Tu cara sampai setara tu ulama kita duk jaganya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu lah, nak jaga hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sampai setara tu. Awak apa nak jaga begitu lalu? Kerana orang dusta banyak. Orang dusta ni banyak, terutama dusta di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita ni pun ada, zaman dulu tu lebih-lebih lagi lah. Sebab tu ulama pakar waktu baik hadis maudhu' tu, berjilid-jilid kitab tu nak ayat kata orang pakar duk buat hadis-hadis sana-sana kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kena jaganya hadis Nabi daripada apa orang nak buat khianat ni. Apa tu dah? Apa hak orang dia nak buat khianat ni. Baik. Pahal lagi dhabtul kitab. We pahal lagi dulu. Kata rupa, kata gapo dhabtul kitab, dhabtus sadr, mana lagu mana? Tu dah. Tu dia. Dhabtus sadr. Kalau zaman Imam Zahabi rahimahullahu taala ya buat apa nama ni? Buat misal dengan tok guru dia. Nah, buat misal dengan Syekh Ahmad Abdul Halim, Syekhul Islam tadi itu, ia kata kitab tis'ah, maknanya kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim,
Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Kemudian apa nama? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah ni. Ni dah tu. Kemudian masuk pula Ad-Darimi, Muwatta' Imam Malik dan Musnad Imam Ahmad. Ia kata seolah kata semua tu kul huwallah di sisi dia. Semua tu apa? Semua tu kul huwallah di sisi dia. Ia nak jepuk ambil hadis daripada mana pun boleh belaka. Tu Zahabi sebut. Sebagaimana tok guru lain pun sebut, Ibnu Daqiq Al-Ain pun sebut. Nah, Ibnu Daqiq Al-Ain pun sebut juga di dalam beberapa sejarah yang dia tulis tentang Syekhul Islam Ahmad Abdul Halim. Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim. Ya rakyat mari gitu. Nak kita faham kata dhabtus sadr ulama kita ada. Zaman kita pun ada orang ingat Kutubut Tis'ah. Zaman kita ni daripada orang Hijaz ada, orang Hind ada, orang Pakistan ada. Nampak tak benda tak jadi pelik benda-benda tu. Tu nah, tak jadi pelik benda-benda tu kerana Allah Subhanahu wa taala jagakan akan agama kita ni. Tuhan dia hatta akan orang-orang mari nak menjagakan akan isi kandungan agama sampaikan kepada hari kiamat nanti. Maka kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pilihlah orang-orang kita ni kepada jalan-jalan ni untuk nak jagakan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kita faham dah kata orang nak royak hadis ada dua jenis. Ada orang royak hadis daripada dada dia sendiri, ada orang royak hadis daripada kitab dia. Ada juga orang royak hadis daripada dua jenis. Lagu mana? Wari kitab katik, royak dengan mulut katik. Dhabtul kitab dengan dhabtus sad capur sekali. Tu dah. Tu dia. Maka Imam Ibnu Ma'in, Yahya Ibnu Ma'in, salah seorang daripada tokoh ulama hebatlah dalam agama kita, ia kata as-sabtu sabtan. Orang yang sabt makna kata orang yang royakkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada sifat adalah wa dhabit. Dua ni dia ada dua. Ada sabtu hifzin wa sabtu kitabin. Nampak tu tak? Ada sabtu hifz, hak biasa ingat dalam diri dia, dan hak biasa kata tulis ada di dalam kitab dia. Ini perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam nak ambil tahu. Kalau kita tak tahu sini, mallahu bihi alim. Allah Subhanahu wa taala lah yang nak jaganya. Kita tak tahu nak gano kalau kita tak jagakan ilmu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu saya nak royak dengan cara faham dengan cara kasar-kasar dulu. Kemudian kita mari tengok kena naik kitab lain pula. Barulah kita itu pergi tanya sikit-sikit. Kemudian apa lagi takrif yang hadis sahih li zatihi tu? Dia kata wala yakunu syadzan. Tak syaz. Apa makna syaz? Apa makna syaz? Tu apa makna syaz? Siapa dia nak tengok apa nama tentang dhabtu sadrin wa dhabtu kitab, sebagaimana katanya Ibnu Ma'in rahimahullahu taala, sabtu hifzin wa sabtu kitabin. Kita tengok di dalam kitab namanya Tahzibut Tahzib. Kitab apa? Kitab Tahzibut Tahzib. Tak kala dia terjemah Abdullah, tanda nah bagi orang yang ada kala tu tanda Abdullah ibnu Salih Al-Juhani maulahum katibul Laythi. Tu diterjemah Abdullah ibnu Salih Al-Juhani maulahum katibul Laythi. Maulahum katibul Laythi. Kita tengok sana. Dan kitab apa? Kitab Tahzibut Tahzib bagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang dia itu rangkah kitab Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala Tazhib. Nampak tu tak? Imam Zahabi buat kitab Tazhib, Imam Ibn Hajar buat tubik kitab Tahzib Tahzib. Semua ulama pakai istifadah, ambil pedah setengah di atas setengah belakang, tidak mencela gimari. Itulah para ulama Islam kita. Nampak tu tak? Itulah para ulama al-Islam kita. Baik. Asyaz, syaz makna ganuh. Syaz kita tanya dah takrif Imam Syafi'i tadi tu. Asyazu huwa mukhalafatus thiqah. Syaz ni iaitu menyalahi orang thiqah liman huwa awthaqu minhu,
bagi mereka yang lebih siqah daripadanya. Makna kan menyalahi hadis yang diriwayatkan oleh orang siqah, menyalahi bagi orang yang lebih siqah daripadanya. Saya nak faham dengan cara mudah-mudah dulu. Ambil nuktah mula-mula ilmu hak kecil-kecil ni dulu. Lagu mana rupa nak kita tasawur, nak nampak kata orang siqah menyalahi orang lebih siqah daripadanya. Rupa macam mana? Rupanya kita rakyat gini mudah-mudah. Supaya dengan Imam Bukhari dengan Imam Tirmizi. Misal kata, nak misal. Faham tak tu? Imam Bukhari siqah tak? Siqah. Imam Tirmizi siqah. Makna dipercayai apabila ia rakyatkan hadis kepada kita. Kita di situ mana para ulama lah menurut pihak kita pula payah orang lain ni kena duk royak. Nampak tak? Maknanya para ulama kita sebut kita selalu. Supaya malah nak sebut nah panjang-panjang sebut perang-rangkah gitu. Kenapa heran tu? Tu dia. Fardu kata di antara Imam Bukhari pun siqah, Imam Tirmizi pun siqah. Dua-dua ni sama-sama siqah belaka. Kita percaya belaka kepada dua-dua. Tiba-tiba fardu kata Imam Tirmizi riwayatkan satu hadis tentang masalah sakut paut dengan agama menyalahi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Bukhari riwayatkan ni, Imam Tirmizi riwayat kiri. Maka rupa lagu tu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi tadi tu apa panggil hadis syaz. Hadis apa? Hadis syaz. Apa jadi syaz? Kerana Imam Bukhari tadi itu lebih siqah daripada Imam Tirmizi. Gitu ke? Kalau kita baca Sunan Tirmizi di atas ulama kita, sebagaimana kita masa duduk luar negara baca di atas tok guru kita, kitab Sunan Tirmizi, Sa'altu Muhammadah. Aku tanya akan Muhammad. Tanya. Makna Imam Tirmizi tanyanya Imam Bukhari. Mana Bukhari tu tok guru? Imam Tirmizi tu anak murid. Dia mau kata di sana ada juga anak murid lebih alim daripada tok guru. Tapi masalah ni Bukhari lebih alim daripada Tirmizi. Nak qiyas tak boleh tu. Tu nak faham molek tu, nak kita faham molek. Maka rupa lagu tu orang panggil hadis, nama tu hadis syaz. Pak kita nak tahu lagu mana? Ulama ayat siap dah. Cuma nak ayat kata apabila sebut tak ulama tak hadis ni hadis syaz. Rupa mari kata orang siqah tetapi riwayat hadis menyalahi orang lebih siqah daripada dia. Sebab tu ulama hukum kata syaz. Tu nak faham gitu. Ni ulama hukum kata syaz. Hadis syaz, hadis syaz. Baik anak lagu mana hadis syaz? Gitu kata. Itu sekadar tu bukan cara orang mengaji. Nampak tu tak? Cara orang mengaji ni kena hurai lah kata lagu mana tu bahasa orang mengaji. Bahasa orang tak mengaji ikut ya. Ulama kata dah kan sudah. Dak lah. Ulama nak tulis buat apa kalau nak sudah. Dok mengajar buat apa ilmu mustalah hadis. Ambil yang zaman dulu sampai sekarang ulama dok mengajar mustalah. Di mana kata tak mengaji mustalah? Mengaji belaka. Dua negara, dalam negara, bahasa mana-mana ada ngaji belakang mustalahil hadis. Nampak tu tak? Malaikat kita tak ada duduk dalam medan ni enggak, kita tak tahu hak tu. Hal lain, buku lain. Tu. Hadza alladhi istaqarra alaihi al-amalul an. Hak ni lah yang ditetap di atasnya oleh beramal sekarang. Hak ni. Nampak hak sekarang ada beramal hak ni. Faham tak? Hak ni beramal hak ni sekarang. Bagi faham lah kepada terutama pelajar-pelajar tu. Pelajar-pelajar tu adik-beradik atau saudara-saudara kita dan abai-abai kita, dan tok-tok guru kita yang dihormati, yang dimuliai, daripada tok-tok guru saya sendiri pun gini. Nampak tak? Kita muzakarah kata gini cara yang diberjalankan oleh para ulama. Faham tak? Tu dia. Habis situ. Faham tu nah. Ni nak kita faham molek tu. Lepas tu hadis syaz, lagi kita masuk dalam kitab ni ya wari satu persatu tak usah bosan. Kita pergi dulu. Tu. Al-mu'allalu.
Dia kata pula tadi tu, dia kata al-hadisul musnadul ladzi yattasilu isnaduhu binaqlil adlid dhabiti 'anil adlid dhabiti ila muntahahu wa la yakunu syadzan wala mu'allala. Tu mu'allal ni makna kan tu? Tu al-mu'allalu tu makna kan tu? Mu'allal ni makna kan huwa ialah ma bihi illatun qadihatun, iaitu hadis huwa, iaitu mu'allal ni iaitu satu perkara. Mu'allal mana benda hak ada sakit, iaitu ma bihi, hadis ada padanya tu illatun, satu sakit. Illatun ni mana illah ni mana kata sebab yang nak jatuhkan darajat hadis tadi itu, sebab nak jatuhkan darajat hadis itu. Hadis mana? Illah mana? Qadihatun. Hak qadihah. Qadihah ni maknanya benda yang nak merosakkan. Benda yang nak merosakkan. Katanya Syekh bawah tu dia kata wal illatul qadihatu hiya sababun qadihun mu'athirun fil hadis. Iaitu perkara yang jadi sebab yang nak memunuhkan dan berkesan pada hadis. Kalau ada muganing sebab ning dalam hadis tadi itu, hadis tu jadi punah. Gitunya ulama mayak gitu. Supaya ngadi pang kayu kita tanam tu kan, kalau ya ada ibu gapo nama jadi punah daun tu. Punah buah dia tu. Gitu hadis Nabi kalau ada sebab-sebab nak sebut ni, jadi hadis Nabi tu jadi punah. Jadi apa nama jatuh harga daripada darjah hak tinggi ke bawah. Dia ada royak ni, ulama ada royak ni. Bukan ada royak sendiri. Kenapa? Ada setengah-setengah hak tak cerdik sikit tu dia kata, hamba nak turut ulama, tak saya dah ngaji mustalah. Awak apa? Kerana kita tak kuasa nak pergi hukumkan hadis. Hak tulis mustalah ni siapa? Tak kira ulama. Hak ulama juga apa tulis buat apa? Tulis nak kita itu mengaji, faham, reti supaya dia reti dan faham. Supaya mak pak kita nak hajar, kita pandai kerja, pandai menega supaya dia pandai menega, pandai kerja tu lah. Kita tak say dah mak pak kita duk menega dah. Kita tak nak menega pun tak apa apabila tak ada mak pak isak. Jadi lagu mana? Tu dia tu. Nampak tu dah? Tu cara dia mikir tu tak jarum betul dah. Cara mikir tu jarum tu tak betul. Jangan pesing kata dengar orang, jangan. Asal sebab kita ngaji agama ni amal rakyat dah kata ngaji untuk nak selamatkan diri mula-mula sekali. Bukan nak puak ni dak, bukan lagu tu. Tu. Wa tanqasimul illatu ila qismain. Dan baginya illah di dalam ilmu hadis ni ada dua bahagian dah. Ada berapa? Ada dua bahagian. Tengok. Ia kata illatun qadihatun. Sebab-sebab penyakit-penyakit yang memunuhkan. Memunuhkan apa? Memunuhkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu nak punuhkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ada hak ninggak jadi punuh lalu dah. Tu jadi apa nama? Jadi punuh selalu dah. Baik, nanti kita tengok kata lagu mana. Kemudian dia kata wa kamithalin laha. Nawari misal bagi dia sikit lagu mana? Isqatu dhaifin baina thiqatain. Ni rupa kita kena berhenti sini ustaz. Kena berhenti sini ustaz dah. Kena berhenti sini ustaz supaya berapa nama ni? Supaya nak uji kita itu gambar. Berhenti sini makna kata kita kena wari misal lah. Bukan berhenti mengaji. Wari misal. Isqatu menjatuhkan, menghilangkan orang yang dhaif. Makna rawi yang dhaif di antara dua orang yang thiqah. Misal anu waqad sami'a ahaduhuma min al-akhar. Dan sesungguhnya telah dengar oleh salah satu daripada kedua tu, mana orang sama-sama thiqah tu daripada yang lain. Gini misal, nak misal nampak mudah-mudah. Orang mula-mula. Tu, nampak nak gambar dulu, gambar ni kita nak bagi misal hak sungguh. Orang mula-mula, tok guru mula-mula, orang thiqah. Mana kan orang thiqah?
orang ada dua sifat. Sifat ke apa? Sifat al-adalah wad-dhabt. Ad-dhabt wal adalah gapo? Rajak kita royak dah saat ni. Kemudian mari orang yang kedua. Nampak tu tak? Orang yang kedua dhaif. Dhaif buat apa? Kerana mengaji mengatuk menyenguk. Duk balik belakang-belakang tok guru royak syin jadi sin. Tok guru royak ra jadi zai. Dengar tak cerak mengatuk makan banyak berdoa. Maka hukum dia termasuk kata dia ni orang mengaji, tapi mengaji dia tak serupa orang lain. Tak boleh mana, tak buah mana cara mikir dia. Mengaji dia ulama tak tadhaif. Tu dia. Tiba-tiba hadis yang kita nak ambil ni, ya orang mengaji juga kena lalu dia. Tak? Kena melalui dia. Pasti kena lalu balik jalan dia. Kalau tak ambil dia tu jadi putus. Lalu orang yang kedua ni dihukumkan oleh ulama orang dhaif. Tiba-tiba orang yang ketiga, tok guru yang ketiga tu fiqh. Orang yang dipercayai. Makna tiga orang hak di tengah ni, hak orang hak yang dhaif. Nampak tak tu? Orang yang di tengah ni yang dhaif. Pertama siqah, yang ketiga ni pun siqah. Tengah ni dhaif. Maka apabila dia nak rayakkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bosai nampak hak dhaif ni, nampak kan dia tak molek mana. Menjatuhkan hak yang kedua ni, hak dhaif tadi ni untuk nak nampak sambung di antara hak siqah dengan siqah ni jadi sekali gitu. Dalam bahasa orang mengaji orang panggil tadlis taswiyah. Orang dalam bahasa orang mengaji kan tadlis taswiyah. Misal lagu mana? Tanda nah. Misal ni panggil misal tadlis taswiyah. Tu tadlis mana susuk pucuk tadlis. Taswiyah makna nak menyamakan. Susuk pucuk untuk nak buat jadi nampak molek. Ulama kata sehuduh-huduh bahagia tadlis. Tu dia. Oh gitu lalu nah ulama duk carakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh lebih pada ning lagi. Lebih pada ning lagi. Baik. Misal dia. Tanda nah bagi orang hak nak ngaji tu. Tanda molek supaya kita ni ning boleh jadi pula orang jaga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ulama-ulama kita duk jaga mari. Ya katakan ni kita nak ngaji nah. Ni kita nak ngaji tu utama adik-adik pelajar tu nak mengaji tu. Bukan sekadar mengajar untuk nak naikkan iman hak ni. Iman tu semua dah ada dah majlis hak kita tu nak mengakadkan iman, hak tu kita mengajar semualah. Tapi hak ni mana kata kita nak ngaji sebagai ilmu pengetahuan. Berat sikit berat sikit. Kalau kita ngaji ni berat. Tapi nak boleh jadi orang jagakan agama pasti kena menggerbankan diri dia. Berat pun tak apa, biasa dengar pun tak apa. Dia katakan seorang nama berapa nama? Tengok. Namanya tok guru nama Walid. Nama apa? Nama Baqiyah Ibnul Walid. Seorang tok guru nama Baqiyah Ibnul Walid. Tanda molek. Dia ni seorang yang bawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, waris hadis Nabi lah, orang waris hadis Nabi alaihi wasallam. Tetapi dia ni berahi susuk ni ulama duk royak ni bukan amar duk kata. Dia berahi susuk tok guru dia hak besing dhaif tu dia buat susuk. Tu pia hak royak lagu tu ni. Dia kata misalnya apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Imam Ibnu Abi Hatim ia ada kitab nama Al-Ilal. Kitab Ilal ni iaitu kitab nak mari tengok penyakit hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna penyakit hadis Nabi tu ia kecil habis dalam tu. Hadis Nabi ada penyakit. Makna kata hadis yang tak sabit sebab gapo jadi jatuhnya hadis, tak dinamakan hadis sebab gapo adalah kitab dia kecil. Kitab apa nama? Kitab Ilalul Hadis bagi Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi. Berapa jilid? 7 jilid. Dia katakan qala ni amun nak baca. Qala sami'tu abi, aku ni dengar ayah aku Abu Hatim
Abu Hatim Ar-Razi, Tok Guru besar. Abu Hatim ni yang ngaji nah. Nak royak kepada pelajar-pelajar, nak boleh jaga hadis Nabi ni, ngaji masa sejuk, tak ada gapo nak makan, berasa kata nak putus orang perut. Untuk apa nama? Nak jaganya hadis Nabi, tapi mengaji kalau kadang ketar gitu, untuk nak dengarnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nak jaga. Maka semua ulama dalam dunia ni tak ada tak ada ambil faedah daripada ilmu dia tentang hadis Nabi. Maka boleh banyak mana pahala dan ganjaran tinggi mana, kita pun tak boleh lepas dia. Gana? Wa dzakara al-hadits alladhi rawahu Ishaq ibn Rahawayh an Baqiyah. Ia sebut akan hadis yang meriwayat akan dia akan hadis tadi oleh Ishaq ibn Rahawayh, tokoh ulama ni, Ishaq ni, daripada Baqiyah. Baqiyah mana? Baqiyah ibn al-Walid tadi itulah hak kita dengar saat ni tu. Ia kata haddatsani, telah meriwayat akan daku Abu Wahb bin Al-Asadi. Riwayat pada aku oleh Abu Wahb Al-Asadi an Nafi' an Ibni Umar, daripada Nafi' daripada Abdullah bin Umar, haditha akan satu hadis, la tahmadu islam al-mar'i, jangan kita lagi puji Islam seseorang, atau sudah pujilah. Tu. Lalu apabila Abu Hatim itu dia sebutnya akan ini hadis, anak dia Ibn Abi Hatim tu dengar. Dia kata qala abi, katanya ayah aku, hadzal hadis, ini hadis ni lahu amrun, ada satu pembicaraan, qalla may yafhamahu, sikit orang nak tahu tentang ini. Makna kata ada urusan hadis, sikit orang nak faham tentang ini masalah. Lagu mana? Dia kata rawa hadzal hadis hakaza, riwayat hadis ni begini. Ni nak ayat kata illah qadhihah, makna kata kalau ada sebab ni hadis tu jadi jatuh darjat dia. Lagu mana rupa tengok. Abu Hatim kata hadis ni ada muskilah ni, sikit orang nak tahu. Sebab tu nak ayat tu, oh sikitnya puak tu, sikit ni. Wa kam min apa nama fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa ramai mana daripada kumpulan yang kecil boleh mengatasi kumpulan yang besar, kumpulan yang banyak, kalaulah mereka itu sadaqullah, benar akan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata rawa hadzal hadis, riwayat akan ini hadis Ubaidullah ibni Amr, meriwayatkan ini hadis seorang nama Ubaidullah anak Amr, an Ishaq ibni Abi Farwah, daripada Ishaq Abi Farwah, an Nafi', daripada Nafi' maula ibn Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi alaihi wasallam. Tengoklah. Yang pertama tok guru nama Ubaidullah bin Amr. Yang kedua tok guru nama Ishaq ibn Abi Farwah. Yang ketiga tok guru nama Nafi'. 3 orang. Yang pertama Ubaidullah bin Amr thiqah. Yang kedua Ishaq ibn Abi Farwah dhaif. Yang ketiga Nafi', tok guru ni thiqah, anak murid Ibnu Umar. Lalu datanya pia Baqiyah tadi Ibnul Walid yang malah nak bosan dengan Ishaq Ibn Abi Farwah, tok guru dia, jalan ni dia tu tak si nampak kata dhaif. Dia kata gano, dia kata Ibnu Amr tadi itu apa nama ni, Ibnu Amr tadi itu Abu Wahb wahwal Asadi, itu kunyatuhu Abu Wahb al-Asadi, fakannahu Baqiyah wa nasabahu ila Bani Asad kaila yuftana lahu hatta idza taraka Ishaq ibn Abi Farwah la yuhtada lahu. Makna kata dia pergi bubuh kunyah kepada tok guru dia Abi Amr tadi itu, pergi bubuh lagu mana? Pergi bubuh nama apa nama? Abu Wahb al-Asadi.
Asal yang nama Ubaidullah bin Amr. Ya gi bubuh tok guru hak siqah tu buh kunyah, buh nama lain. Supaya orang tu tak boleh nak tahu kata tok guru dia tu Abu Wahb Al-Asadi itu tu ambil daripada mana hadis. Ambil daripada mana? Ambil daripada mana hadis. Sebab ia kena lalu daripada jalan ni Ishaq ibni Abi Farwah tadi. Kerana ia tak suka nak nampak kata dia ni ada jalan yang sanad dia tu ada benda yang dhaif masuk dalam tu. Dia tak sewi nampak. Lalu dia takkan nama dia suku, iaitu Baqiyah ibn Walid tu tak nama tok guru dia, hak nama Ubaidullah ibn Am tadi itu tak nama Abu Wahb Al-Asadi, maka dia menisbahkan kepada Bani Asad kabilah lah, supaya orang tak tahu. Apabila tak sebutnya Ibn Abi Farwah, maka orang pakat tak tahu, jatuh dengan sebab tak sebutnya nama tok guru dia dengan cara soreh, dengan cara nyata-nyata. Ni nak oyak kata gapo? Nak oyak kata rupa lagu ning-ning orang panggil isqatu dhaif baina thiqatain. Nak menjatuhkan tok guru yang dhaif di antara siqah pertama dengan siqah yang kedua. Ini masalah yang orang ngaji tu kena murajaah. Ni kena murajaah. Afadani tok guru kita ni iaitu Syekh Tahan di dalam Taisir Mustalahil Hadis tentang masalah tadlis at-taswiyah. Siapa dia ada kitab tu boleh kita pergi rajuk, boleh kita pergi tilik tengok pula apa yang amba telah royak tadi kepada kita. Rupa isqatu dhaif baina thiqatain itu macam mana? Tu nah. Tu satu. Yang kedua pula. Mari kita tengok yang kedua. Illatun ghairu qadihah. Illah ghairu qadihah. Lagu mana illah ghairu qadihah? Tengok. Sebab yang masuk di dalam hadis, tetapi sebab-sebab tadi itu penyakit yang masuk gitu tak boleh kesal gapo kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamithalin laha, sebagaimana misal hak nak sebut ni lah, ibdalu thiqatin bi thiqah. Makna kana ibdal, makna kata tukarnya orang siqah dengan siqah. Lagu mana tukar orang siqah dengan siqah? Makna kata tukar nama tok guru, tapi tok guru dua-dua tu sama siqah belaka. Misal sebagaimana yang dikatakan oleh guru kita Syekh Mustafa Ismail hafizahullah taala, dia kata orang ni dok perselisih di atas seorang rawi, kata hadis ni mari daripada jalan ni Sufyan ats-Tsauri ke mari daripada jalan ni Muhammad ibn Shihab az-Zuhri. Hadis itu mari jalan ni Sufyan ats-Tsauri ke mari jalan ni Muhammad ibn Shihab az-Zuhri. Maka dua-dua orang tadi itu sama ada mari jalan ni Sauri sekalipun ataupun mari jalan ni Ibn Shihab az-Zuhri sekalipun, maka hadis tu sahih semata. Apa? Kerana Sufyan as-Sauri pun orang siqah dan az-Zuhri pun orang siqah. Maka dua-dua ni kalau kita tukar sanad pun tak jadi kesal apa-apa terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dah. Tu nak kita nampaknya rupa we hebat sini. Nampak rupa we hebat sini. Supaya gapo? Supaya apabila kita ngaji di dalam tempat tatbik ni makna cara kita ngaji dengan teori, lepas pada tu kena amali. Teori ni kita ngaji ni, dia panggil teori, kita ngaji ni. Cara kita gitu, pahagi ni, apabila kita turun di dalam kitab sungguh untuk nak pergi periksanya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ulama kita dah ajar kita, kita boleh tahu. Di sini ibdal thiqah bi thiqah, rupa je gini. Tu dia. Nampak tu tak? Saya tak mau nak lari lagi lah. Moga bukan tepat dia lagi tentang masalah tu. Yang mau kita nak wayak teori. We nampak rupa kata ibdalus thiqah bi thiqah tu makna macam mana. Tu nah. Makna macam mana. Baik.
Banyaklah orang panggil perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama kita di sini. Nakwi kita itu jadi faham tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian wa huwa kama huwa wadihun, sebagaimana dia itu wadih. Wadih ni makna nyata dah. Annal illata, bahwasanya sebab al-qadiha yang qadiha ni maknanya sebab yang apa nama ni, yang memunuhkan hadis tadi, yudha'iful hadis, yakni menjadi sebabkan jadi hadis tu jatuh pangkat. Wa ghairul qadihah, dan wa ghairu qadihati la yu'athiru ala sihhatihi. Hak tak qadihah, hak tak jadi memunuhkan hadis, maka hadis tu tak jadi kesih apa-apa tentang kesihatan dia. Tu dia. Salah satu daripada misal lagi kepada umat Islam kita, supaya kita ni wak misal lah, so takut jadi tak nampak, kita kena wak misal, okey? Wak misal supaya nak kita tu jadi nyata. Saya kita tengok dalam kitab Ilalil Hadis bagi Imam Abi Hatim. Bagi Imam Abi Hatim, dia wari satu hadis, nak royak kata hadis ni adalah hadis yang darajat duk setara mana, duk darajat mana. Sebab tu di sana kita kena ngaji dulu istilah, nampak tak tu? Tapi saya nak royak di sini supaya nak faham dengan cara luas-luas dulu. Kata gapo dia, kata hadis jadi jatuh dengan sebab ada illah qadihah. Hadis jadi jatuh dengan sebab ada illah qadihah ni macam mana? Tengok. Ia kata hadis, satu hadis yang kita sokmo-sokmo duk dengar lah. Hadis kata syayyabatni hudun wa akhawatuha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni disanakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Hud dan saudara-saudara dia jadi menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuhnya ubah. Kerana mikir banyak tentang hal ya Allah Subhanahu wa taala duk royakkan keadaan manusia yang ada dalam surah Hud. Apabila baca surah Hud, cuba kita mengaji tafsir suratul Hud, insya-Allah majlis kita akan mula tafsir pula insya-Allah Subhanahu wa taala lepas zuhur lah. Tengok. Lalu hadis ni ulama royak banyak. Bukan sorang lah ulama royak, tapi semua tadi tu melalui jalan mana? Jalan Abi Ishaq As-Sabi'i. Abi Ishaq As-Sabi'i salah seorang ulama besar. Dia ni orang orang tengah, pangkat tengah di kalangan tabi'in. Tabi'in ada 3 pangkat. Tabi'in hak tua, tabi'in hak tengah, tabi'in hak kecil. Orang panggil kibarut tabi'in, wustat tabi'in, sigarit tabi'in. Nampak tu tak? Tabi'in hak tua, tabi'in hak tengah, tabi'in hak kecil. Dia ni nama gapo Abu Ishaq As-Sabi'i. Sidang saudara yang dihormati, dia nama sebagai akhir ni insya-Allah. Dia nama Amr anak Abdullah anak Ubaid Al-Hamdani, dikenalkan dengan Abu Ishaq As-Sabi'i Al-Kufi, orang Kufah. Dia ni meninggal pada tahun 129 Hijriah. Di mana? Di Kufah. Orang ambil hadis daripada dia tu Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Ni orang ambil belakang. Berkatanya Imam Ibnu Hajar, darajat Abu Ishaq As-Sabi'i ni darajat dia thiqatun mukaththir abid. Mana dia ni siqah, lagi banyak riwayat hadis serta rajin wa amal. Bukan sekecil saja dak, abid, suka wa amal. Ikhtalata bi akhirih. Mana kata akhir dia tu jadi nyanyuk, jadi cacuk. Tu Imam Ibn Hajar riwayat. Lalu hadis ni riwayat daripada jalan ni an Abi Ishaq As-Sabi'i daripada Ikrimah. Daripada Abi Bakr radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi Ishaq, Ikrimah, Abu Bakar, kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nampak rupa sambung balik dah tu. Sambung. Ikrimah ni tabi'in, Abu Bakar tu sahabat.
Nabi Muhammad SAW, iaitu Nabi kita SAW. Kalau tengok dengan cara sekaligus tu nampak sama walad dah tu. Ada tabi'in, ada atba'it tabi'in, atas pada tabi'in dan sahabat, atas sahabat Nabi Muhammad SAW. Nampak sama walad dah tu, sama walad. Tiba-tiba mai kita periksa sebagaimana ulama periksa. Pia periksa ni Abu Hatim Ar-Razi periksa dalam kitab Ilalil Hadis. Ikrimah ni katanya ulama, dia ni adalah khadir lah, kalau kita kecek mudah-mudah, orang yang melazimi Abdullah bin Abbas. Abdullah ibni Abbas. Dia dikenalkan dengan Abu Abdullah. Duk di mana? Duk di Madinah. Orang darajat setara mana? Ulama hukum kata fiqh. Bila beranak? Sini. Beranak bila ni? Ikrimah ni. Beranak tahun 20. Setengah ulama kata tahun 20 Hijrah. Setengah ulama kata tahun 21 Hijriah. Mati bila? 104 Hijriah. Tengok ulama kita tanda wih kita. Nak gi tak leh. Baik. Kalau gitu ulama kata Ikrimah ni tak sempat jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagaimana dia nak ambil pada Sayyidina Abu Bakar? Tadi kita nampak sama walad dah. Pak ulama mari tengok sungguh. Ikrimah ni tak ada jumpa dengan Abu Bakar. Kok mana pula? Tak kaya tabi'in. Tak itu tabi'in. Pak Abu Bakar sahabat, Abu Bakar sahabat. Pak tak jumpa ke mana? Sahabat tabi'in. Kita dah buat kira cara kita. Dak. Kerana Ikrimah ni beranak tahun 21 ataupun 20. Abu Bakar mati bila? Abu Bakar mati tahun 13 Hijriah. Apabila Abu Bakar mati 13 Hijriah, maka ia tak sempatlah nak dengar daripada Sayyidina Abu Bakar sendiri, daripada perkataan Abu Bakar, daripada mulut lafaz Abu Bakar tu kepada telinga dia. Maka ulama kira, ulama kira tak ingkita, putus. Tu dia. Maka Ibnu Abi Hatim ni punya tanya ayah. Tok guru ngaji dengan ayah sendiri. Ngaji dengan ayah sendiri. Ayah tok guru dah ngaji. Su'ila abi, ditanyakan ayah Abu Hatim Ar-Razi. Daripada hadis Abi Ishaq, daripada Ikrimah, daripada Ibni Abbas, qala Abu Bakr lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, syayyabatnihu. Tadi kita dengar tu lah. Muttasilun asah kama rawahu Syaiban au mursalun kama rawahu Abul Ahwas mursalan. Anak-anak dia pergi tanya ayah dia. Hei ayah, hadis ni hadis kata syayyabat ni Hud wa akhawatuha ni hadis daripada jalan Abi Ishaq, daripada Ikrimah, daripada Ibni Abbas, daripada Abu Bakar, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ke ayah? Sahih hak mana? Ya muttasil sambung molek ke ya ada putus mursal ya? Hadis mursal mana hadis tabi'in sandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tidak ada sahabat lah, sebagaimana kita tahu itulah. Lalu ayah dia kata mursalun asah. Mana dia tu hadis mursal, bukan hadis marfu' dak. Okey. Apa? Kerana Ikrimah ni tak ada jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Patut orang mai buh. Ibn Abi Hatim tanya orang buh Ibni Abbas tengah tu. Ia katakan mursalun asah. Qultu li abi rawah baqiyah an Abi Ahwas an Abi Ishaq an Ikrimah an Ibni Abbas an Abi Bakar an Nabi. Lalu anak dia kata, "Hei ayah, ada orang katakan meriwayatkan hadis ini oleh baqiyah daripada Abi Ahwas, daripada Abi Ishaq, daripada Ikrimah, daripada Ibni Abbas, daripada Abu Bakar, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ayah dia kata, "Hadza khata', salah. Hak adanya laisa fihi Ibnu Abbas. Tidak ada sebut Ibnu Abbas di tengah tu. Hak sebutnya ni gini. An Abi Ishaq As-Sabi'i, an Ikrimah, an Ikrimata, an Abi Bakrin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Hak tu hak sebut. Hak wari hadis tu hak tu. Tak ada sebut Ibn Abbas tengah tu. Allah kata Ikrimah ni pergi sana diri selalu dah kepada Abu Bakar, sedangkan dia tak ada jumpa ahli dengan Abu Bakar. Maka dihukumkan hadis ni hadis mursal, walaupun
dipertikaikan oleh ulama. Banyak ulama ambil lah hadis ni tak ada gapo lah, tapi nak ayat kata rupanya illatun qadihah ni rupa lagu mana. Nampak sambung balik sanad pada luar, tapi apabila kita tengok kita ilal, Aceh kata ini adalah putus sanad, putusnya sanad. Faham tu tak? Tu dia. Nampak tak boleh gilah tu. Nampak banyak dah ni. Insya-Allah taala kita akan sambung pula lah dengan masyiatillah soalan yang ke-17. Nah, soalan yang ke-17, maka hari ni kita nak sekadar ni lah dulu supaya kita nak faham apa yang dikatakan oleh ulama, kata hadis sahih li zatihi tu makna gapo makna gapo. Pada akhir ni insya-Allah kita nak ayat sikit ni sebagai orang panggil kitab Ilalil Hadis. Nah, syarah Ilalil Hadis serta as'ilah wa ajwibah fi mustalahil hadis. Kitab ni adalah satu kitab yang dibuat ngajikan oleh banyak di kalangan orang-orang luar negara supaya nak fahamnya mustalahil hadis bagi orang mubtadi'in. Maka kitab ni kita boleh gapo kata kita ngaji. Kita boleh tahu kata hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari kepada kita tu macam mana. Dan kita tadi itu kena bersikap ada cut yun macam mana kita nak terima hadis yang dibawakan oleh para ulama. Maka dalam kitab ni syarah kepada kita, kata bagaimana kita tu nak terima hadis. Hadis tu ada berapa darajat. Kalau kita tak ngaji ilmu mustalahil hadis, nascaya kita tak boleh nak buat beza di antara mah dengan magah, mah dengan perak, mah dengan tosa. Kita nak buat beza tak boleh. Mana hadis sahih, mana hadis hasan, mana hadis dhaif. Pakai ulama doa ayat dah. Ya, memang ulama doa ayat dah. Tetapi cara yang ulama doa ayat ya ada di dalam ini kitab. Maka kitab ni adalah kitab mustawa dia tu mana pangkat dia tu adalah bagi mula-mula orang ngaji. Mula-mula orang nak belajar. Tetapi ia tulis dengan bahasa Arab. Tapi insya-Allah lah dengan sekadar mana kita yang dibukakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berapa nama? Kita akan terjemuh sekadar boleh dengan bahasa tepat kita. Mudah-mudahan kita dapat faham dan hamba akan bawa misal-misal yang nyata di dalam ini bacakan kepada masyarakat. Maka siapa kalau nak mengaji kitab ni berasa kata nak kongsi sekali sama dengan kita, maka tak mengapalah. Boleh balik kita ni ada orang yang berkenaan cara hamba ni orang mengajar, akan tetapi ada orang berkenaan nak mari cara nak mari tanya dia hatta soalan mari kepada majlis kita ada di sana, orang nanti duk jawab dan bagaimana kok mana tu serahlah. Nah, kita serah kepada orang hadap cara tu lah nak royak lagu mana kecek dengan dia lah nah. Cuma dia tu suruh hamba royak kata gapokah isi kanunnya kitab ni dengan cara ringkas. Mudah-mudahan kita itu boleh ambil pengajaran dan faedah daripadanya sama-sama. Pada akhir ni as'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ihfazna bil-islami qa'ima wahfazna bil-islami qa'ida wahfazna bil-islami raqida wa la tushmit bina aduwan wa la hasida. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.